Sebuah drama yang mengisahkan percintaan antara dua darjat, iaitu Uda dan Dara yang akhirnya tidak bersatu. Watak Uda yang berasal daripada keluarga yang miskin, sementara Dara yang merupakan anak seorang hartawan. Perbezaan status akibat perbezaan sosial golongan petani yang sangat miskin dan golongan kaya yang wujud dalam kalangan masyarakat telah menjadi halangan untuk Uda meminang Dara. Beras angkah digeser, dah kayu jenjang dikepit. Beginilah, tak usah kita berkelok kata. Hajat saya membawa harap si Uda besar benar pintanya. Biarlah dia menghambakan diri, menumpang kasih, menadah hati untuk pembajak sawah, untuk penjaga rumah. Si Dara ni banyak sudah orang merisik. Anak penghulu di tangga sendiri datang berkali. Katakan apa sahaja kehendak akan diisi. Anak haji kaya di kampung jaya, ayahnya sampai tak terhitung banyak dah harta. Dan belum lagi anak muda dari kota. Makan gaji khabarnya mereka semua belum saya terima lagi. Si Uda itu sejak kecil tak berbapa, makan seada-ada. Sawah hanya sekangkang kera. Sawah pusaka, besar pula lah hatinya nak menumpang kasih. Kami memilih hanya anak seorang ini saja. Kalau bersuami biarlah puas. Dan kalau si Uda tu sudah masa dia nak berteman, carilah yang lain. Akan disampaikan pesan itu, si Uda dapat menyelam bayang, terkilat ikan di air tau. Dia jantan betinanya. Berdasarkan situasi antara Ibu Dara dan Ibu Uda sebentar tadi, jelaslah menunjukkan bahawa Ibu Dara telah menolak risikan dari Ibu Uda kerana sangat memilih akan darjat harta dan kekayaan yang merupakan syarat pemilihan lelaki untuk dijadikan suami kepada Dara. Ini kerana Ibu Dara ini hanya mempunyai seorang anak dan ingin melihat anaknya bahagia dengan kekayaan yang dimiliki. Pelbagai alasan yang dilontarkan oleh Ibu Dara agar Ibu Uda dapat menasihati anaknya bahawa Dara ini tidak layak untuknya kerana Dara yang memiliki kekayaan yang berlimpah ini boleh memiliki lelaki yang lebih baik dan berharta berbanding Uda yang hanya memiliki sekakang kera sawah pusaka. Dara, sudah sediakah hatimu untuk hidup bersama abang? Sudah lama dimimpikan hidup bersamamu, Bang Uda. Tapi apa, Dara? Tentang orang dari kota, anak Alam Bakhil. Abang mendengar juga desas-desis ini. Dan Alam Bakhil ada hubungan keluarga denganmu. biarkan mereka, Bang Uda, pokok pangkalnya pada kita. Tapi Dara, pokoknya pada ringgit, pangkalnya pada kuasa. Itulah yang diutamakan dalam kehidupan sekarang. Ringgit dan kuasa boleh bertahta mencairkan hati dan cinta. Tak yakinkah, Bang Uda, pada kasih sayang kita? Kalau sekadar hati, abang yakin. Tapi keadaan kita dalam jarak yang berlainan. Adik dalam keluarga yang di atas, abang dalam keluarga yang di bawah. Jarak ini yang memisahkan kita. Jarak darjat. Abang Uda, pada kita tidak ada jarak apapun. Hati yang kasih tidak dapat diceraikan oleh siapapun. Ringgit itu berkuasa. Darjat kita tak sama. Tapi kenapa Bang Uda selalu menyebut ringgit, menyebut darjat? Kenapa Bang Uda? Sebab darjat dan ringgit itulah musuh utama kita. Kita jauhi musuh kita, Bang Uda. Jangan pedulikan dan jangan disebut-sebutkan.
Bagaimana kita menjauhinya, Dara? Dia dalam kehidupan kita. Dia yang menguasai kita. Inilah yang membimbangkan abang. Patutlah Abang Uda selalu menyebut-nyebutnya darjat dan ringgit. Dan sekarang Abang Uda membimbangkannya. Takkanlah hal ini membimbangkan seorang pendekar. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa kat tepi laut ni? Saya tengok pemandangan. Okey, saya nak tanya sikit lah tentang isu perbezaan darjat dalam perhubungan, percintaan ataupun perkahwinan. Apa komen saudari? Nama saya Amy. Saya ingin berkongsilah sedikit pengalaman tentang isu perbezaan darjat dalam perhubungan lah. Isu ini sememangnya wujudlah meskipun pada zaman moden ini kan. Macam keluarga saya misalnya tidak sudi menerima teman lelaki saya yang saya kenali lah kerana dia dikatakan tidak sekufu dengan saya. Okay, kami hampir berkahwin tapi dia terhalang kerana lelaki pilihan saya tu jauh taraf daripada diri saya lah. So seperti pendidikan, harta, pekerjaan menyebabkan keluarga saya menolak pasangan saya. Okay, keluarga saya mempunyai standard yang tinggi dalam memilih pasangan lah. Agaknya apakah faktor kepada perbezaan darjat tu? Since saya anak bongsu lah kan dalam family. So dengan jawatan saya lah yang ada PhD kan. Keluarga saya memilih kriteria lelaki yang setaraf lah dengan saya ataupun tinggi lah daripada saya. Akibatnya sehingga menjejak umur saya 30-an sekarang ni, saya masih belum lagi berjodoh lah. Kerana benda tu menyebabkan saya tidak ada pasangan atau jodoh sebab keluarga saya menapis lah lelaki yang saya kenali. Itu sajalah pada saya. Terima kasih. Dia passion nak kira suaminya mesti sama ataupun lebih sikit daripada dia, hak dia. Tetapi kalaulah perempuan ini passion tak kisah, passion tidak kisah, maknanya suami dia tu tak kisah lagu mana. Segi harta suaminya lebih miskin, segi rupa suaminya tuan lebih huruf. Contoh, segi keturunan suaminya ni contohlah bangsa yang biasa-biasa sahaja, manakala isteri tu anak bangsawan. Tapi kerana perempuan ni dia tak kisah, hak dia juga boleh menikah, no problem. Antara dua darjat sah nikah. Pengajaran yang terdapat di dalam drama ini adalah kita perlulah mempunyai sifat keberanian untuk memiliki cinta tersebut walaupun berlaku perbezaan darjat berdasarkan harta dan kekayaan. Contohnya, walaupun Uda tahu bahawa ibu dara tidak akan menerima dia sebagai menantu, tetapi dia tetap menyuruh ibunya untuk menghantar rombongan merisik Dara sebelum dirisik oleh lelaki pilihan ibu dara. Dalam drama ini, jelas menunjukkan bahawa ibu dara tidak menerima risikannya kerana Dara yang dicintainya merupakan seorang anak orang kaya yang jauh beza pangkat harta kekayaan dengan Uda. Pelbagai toman dan alasan yang dilontarkan oleh ibu dara agar melupakan hasrat untuk mengawinkan Dara. Perbezaan darjat yang diukur daripada pemilikan harta dan kekayaan ini telah menjadi penghalang utama kepada percintaan suci tersebut. Oleh hal yang demikian, walaupun Uda itu seorang yang miskin, tetapi adat resan dan peraturan mereka sangat mereka jaga dan patuhi supaya tidak mendatangkan nama buruk terhadap keturunan mereka.
Kesetiaan yang wujud dalam diri wanita walaupun perbezaan sosial yang jauh. Misalnya, dalam babak Dara yang sangat mencintai Uda, walaupun Uda ini daripada kalangan sosial yang berbeza. Sikap yang ditunjukkan oleh Dara dapat dilihat oleh gadis Melayu zaman dahulu maupun sekarang yang sangat setia dalam percintaan walaupun pelbagai halangan yang berlaku. Pelbagai rintangan yang berlaku dalam percintaan mereka. Namun, Dara masih lagi setia menunggu Uda dan ingin bersama selama-lamanya. Percintaan ini biasanya masih wujud dalam kalangan sesetengah masyarakat kerana berfikir perbezaan darjat ini tidak menjamin dalam sesebuah kehidupan anak mereka. Namun begitu, kesetiaan yang ditunjukkan oleh Uda maupun Dara agar mereka bersama walaupun pelbagai rintangan dan halangan yang wujud dapat memberi semangat kepada kami agar kesetiaan dalam percintaan amat penting agar golongan bersahabat ini tidak lagi mempunyai fikiran negatif berkaitan dengan perbezaan darjat. Kerongsang dadamu